11.33 minit pagi waktu ini di siaran bernama Radio 24, dan seperti yang kita wawarkan sebentar tadi untuk program Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada, yang mana anda juga boleh turut serta bersama dengan kami 0326927939 dan juga bersama dengan kami di Facebook cariannya bernama Radio 24. Belanjawan Hari Raya, itu topik yang kita bawakan pada hari ini, yang mana juga doktor akan kongsikan beberapa tips juga, doktor, ya? Ya, saya. Okey. Dan tahulah hari ini, mungkin hari ni ke esok, ramai akan pergi ke pasar raya, akan pergi ke pasar untuk beli secara pukal lah ataupun banyak lah, ya, untuk buat rumah terbuka, untuk hidangan hari raya nanti, rendang dengan apa segala karinya apa. Jadi macam mana sebenarnya yang persediaan ni? Pertama sekali, apa yang perlu mereka teliti dahulu atau lakukan perbincangan bersama dengan keluarga dulu, doktor? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam ceria, salam bijaksana, bijak sini dalam pengendalian kewangan kita. Ya, okey, nak raya ni seronoknya, dah rasa dah perasaan dah rasa meriah kan. Jadi setiap hari raya kita sebenarnya orang kata alah, setiap hari raya sama je lah kan, yang kita dah tahu dah sebenarnya cara-cara dia. Jadi bagi mereka yang bujang, maknanya persediaan itu mereka buat sendiri, dan mungkin mereka nak bertanya juga ibu bapa, adik-beradik, mungkin hadiah-hadiah yang nak disediakan kepada ibu bapa dan adik-beradik, dan juga kewangan yang nak disalurkan ketika hari raya nanti. Sebab apa? Semua balik berkumpul, ramai orang kat kampung, kat rumah masing-masing, dan memerlukan kewangan yang lebih. Jadi orang yang bujang-bujang ni, mereka hanya perlu, orang kata, buat bonus sajalah untuk family, kena menyediakan itu. Tetapi mereka yang telah berumah tangga dan mempunyai anak-anak sendiri, ini bajet dia lain sikit lah, kerana ini bajet utama yang nak dilakukan. Kerana tanpa kita menyalurkan wang ini, maka tak adalah hari raya, tak adalah hari raya meriah itu, ataupun tak ada hari raya langsung. Jadi apakah perkara utama yang kita nak lihat adalah kita kena duduk, sama ada kita sendiri ataupun kita dan suami. Lebih baiknya kita suamilah bersama-sama merancang siapa yang terlibat dalam rumah tu, dan siapa yang terlibat dalam nak sponsor bajet-bajet ni, kan. Jadi suami isteri ni dia ada 2 orang boleh sponsor. Itu yang bagus dia. Jadi hari raya ni kita kenalah saling ingat mengingat supaya 2 orang boleh sponsor bajet kita ni. Jangan kita hanya mengharap suami, atau suami hanya mengharap isteri. Itu tak adil. Dia macam ada perkongsian lah, kena kerjasama. Dia mesti ada kerjasama. Itulah maknanya raya kan, kemenangan bagi kita umat Islam. Jadi kita fikirkan dahulu sama ada bajet ini bajet sendiri, seorang saja buat, atau bajet ini 2 orang boleh masuk sekali, atau kadang-kadang kita ada 3 orang boleh masuk sekali. Mungkin anak yang dah bekerja, anak yang dah besar-besar, kita lihat dulu resource lah, kat mana duit tu datang. Dari situ baru kita buat sedikit perbincangan. Bukan kata nak bincang macam parlimen punya bajet, tetapi inilah family budget, Jadi pertama sekali kita nak tahu apa? Kita nak tahu how much money we have. Mestilah nak tahu berapa duit yang kita nak peruntukkan ni, berapa banyak duit yang ada. Peruntukkan tu dah second part. First part ni ialah how much money you have. Berapa income ni, berapa pendapatan, berapa duit yang terkumpul ni. Kalau 2 orang, 2 orang, kalau seorang, kalau 3 orang, 3 orang, kalau 4 orang, 4 orang. Berapa on the table, kita kata. Atas meja ni ada berapa ringgit yang boleh kita gunakan. Kemudian kita dah dapat nombor tu, berapa kita ada tu, barulah kita boleh fikirkan nak belanja kepada apa, Syahida. Betul tak? Betul. Dan juga kalau itu dari segi perbelanjaannya, contohnya lah kalau kita lihat kan, mungkin nak beli baju raya dan sebagainya kan, adakah itu juga melihat kepada perbincangan kita dengan keluarga, ataupun dari segi belanjawan kita, penyediaan kita sendiri? Ada yang macam sebelum ni, macam doktor kata, ada yang bujang ni mungkin bajunya untuk seorang harganya seperti sekian-sekian kan, tapi bila dah berkeluarga ni harganya bagaimana? Adakah sekian tapi berganda? Itu sebabnya pertama sekali kita nak tahu how much money we have, berapa duit yang kita ada untuk raya ni. Itu pertama sekali. Dan kita kena menghadapi realitinya. Kalau tak berapa banyak, hadapi realitinya. Hadapi realitinya, betul tak? Jadi jangan kita
bajet kita kata stretch sangat sampai kita sendiri sakit. Kerana kita nak juga memperuntukkan, tak boleh. Kita kena tahu berapa duit tu ada, dan sekarang kita akan go through apa dia yang penting-penting untuk raya ni kan. Jadi antara baju dengan perbelanjaan minyak atau perbelanjaan kereta, tol, ataupun nak naik kapal terbang, pengangkutan lah, ataupun nak naik bas, yang itu pertama dulu. Kalau tak, kita tak sampai lah ke tempat-tempatnya, betul. Jadi yang pertama sekali untuk raya ni, especially hari ni, esok nak raya ni, hari Khamis nak raya ni, pertama sekali adalah perbelanjaan tu dulu, perbelanjaan pengangkutan tu dulu. Kan, itu bajet yang kena letak dulu. Kalau kawan kita ada sebelum ni persoalkan ataupun bertanyalah pada doktor, kalau nak pergi membeli belah, contohnya untuk membeli belah hari raya lah kan, katanya disarankan jangan bawa ramai ahli keluarga sangat. Bila bawa ramai, jadi banyak permintaan tu, ataupun pembelian secara spontan tu pun ada berlaku masa tu. Sebenarnya memang betul. Apabila kita nak pergi membeli belah, sebenar-benarnya hanya tukang sponsor tu saja yang pergi. Tuan punya duit. Memang betul. Kerana apa? Kalau kita tak buat macam tu, memang kita mengundang pembelian tanpa jangka. Dan hari ni saya nak tekankan, tulis bajet tu, tulis atas kertas apa yang nak dibeli dan apa yang nak dibelanjakan. Nanti balik raya, nanti bawa kertas bajet ni dengan kita, supaya kita boleh nengok-nengok, kita boleh on track, orang kata, tak keluar daripada track kita. Dan sebenarnya 2-3 hari lepas, banyaklah orang yang menghantar gambar-gambar WhatsApp kepada saya, ramai kanak-kanak hilang. Ada seorang tu dah dijumpai semula di Pulau Pinang, daripada jalan daripada jalan tar ni hilang, telah ditemui kan. Jadi jauh pula tu dah perginya anak-anak ini. Jadi pada saya, apabila saya membaca ini, maksudnya kita jangan bawa anak-anak kita ke tempat membeli belah yang terlalu ramai orang ni. Kita tak naklah begitu. Satunya adalah bajet boleh lari. Kedua adalah mengundang kepada banyak dari segi keselamatan. Sebenarnya selepas je kita buka puasa tu, biar perut kenyang. Lagi satu tips tu, jangan shopping waktu kita perut lapar. Itu yang selalu saya juga amalkan. Bila fikir macam nak pergi shopping, macam nak pergi petang tu sebelum buka puasa tu, macam nak pergi, tapi macam nantilah lepas buka puasa. Bila lepas buka puasa dah kenyang, dah jadi malas nak pergi. Betul. Dan bila pergi tu hanya tuju kepada benda yang nak dibeli. Ataupun kan, kalau nak beli barang-barang yang bukan makanan, kita pergi sejam sebelum berbuka. Jadi kita masa tu limited. Tak ada banyak masa untuk kita membuangkan masa kat situ mencari-cari. Dan apabila kita dah listing dah apa yang kita nak beli, maknanya kita pergi just untuk beli dan balik. Dan jangan bawa anak-anak bersama kita, dari segi keselamatan dan juga dari segi keselamatan wang kita lah. Kita jangan bawa anak-anak bersama-sama. Jadi bagi mereka yang mungkin kata, doktor tak ada orang nak jaga anak, kita kena carikan jugalah cara dan terbaik supaya anak-anak kita tidak berada di dalam shopping kompleks itu. Melainkan Syahida, melainkan jika kita nak beli, itulah baju anak-anak kita. Jadi kita nak ukur, kita nak naikkan suasana meriah hari raya dan sebagainya kan. Jadi itu kita kena kawal rapi dari segi memang dah tulis apa nak beli, bajet sekian-sekian, bawa anak-anak masuk dan terus keluar, tanpa berlengah-lengah lagi di dalam. Okey, dan menyentuh juga soal duit raya ni doktor. Selalu kalau sebelum ni solo, belum berkahwin kan, duit raya bagi pada ibu bapa kita saja. Tapi bila kita dah berkahwin, ibu bapa mertua pun kena kira juga ni. Jadi boleh ke kalau kita kurangkan, macam contohnya sebelum ni bagi kepada ibu ayah kita seorang RM100 contohlah tapi bila dah ada ibu dan bapa mertua, kita kurangkan, makna 4 orang tu seorang RM50. Boleh ke kita kurang ikut kemampuan doktor? Pada saya pemberian-pemberian ini adalah pemberian cinta, pemberian kasih sayang. Berapa banyak kita bagi tu kemungkinan lah pada saya taklah dikisah sangat oleh ibu bapa ni. Sebenarnya mereka hanya ingin lihat kita memberi, melainkan memang ibu bapa bergantung kepada kita. Memang tak ada income lain, pendapatan lain, tapi bergantung kepada kita. Jadi itu lain cerita tapi katalah benda ni bonus sahaja, hanyalah uang nak diberi kepada ibu bapa. Ini saya selalu cakap, mestilah baju tu kita letak di badan sendiri. Jangan tengok-tengok orang lain. Mungkin Along bayar lebih banyak kepada ibu bapa, kita ni yang tengah kat ngah tak dapat nak bagi.
is okay kerana apa? Kita nak hidup bukan hanya untuk hari raya ni. Kita nak hidup lagi lepas hari raya lagi, nak hidup lagi lepas tu lepas lagi hari raya kita nak hidup. Jadi kita jangan fikirkan sangat sama ada wang itu dianggap kecil atau besar. Biarlah diberi setimpal dengan apa yang kita ada. Dan untuk next hari raya, ini pesanan saya, kita boleh cari duit sebenarnya. Jika kita dah anggarkan nak bagi ibu bapa banyak ni, ibu bapa mertua banyak ni, sebenarnya kita boleh cari duit ni sebelum hari raya lagi. Kita boleh. Jangan kata tak boleh. Kita boleh mencarinya. Tapi kalau dah last minute macam hari ni, Khamis dah nak raya dah, mungkin tak ada peluang nak mencari duit yang lebih, maknanya kita bajetkan ikut di badan kita. Baju tu biar di badan sendiri. Itulah dia. Dan satu lagi berkaitan dengan duit raya nak bagi kanak-kanak ni. Bila dah pergi tu, macam kita ni bekerja dengan jawatan sekian-sekian kan. Bila balik tu takut ni standard jatuh ni kalau bagi duit sikit. Ni macam mana ni doktor dengan orang yang jaga standard kalau balik kampung bagi duit raya ni? Yang orang jaga standard ni lah yang kalau standard tu ada tak apa, tapi benda tu tak ada. Tapi nak jaga kat standard, inilah permulaan kepada sakitnya sakitnya kewangan kita. Kalau ini kita bercerita tentang nak bagi duit kepada budak-budak, kepada anak kanak-kanak, tetapi later lepas hari raya dah pula nak buat open house, nak sama dengan orang lain juga, nak jaga standard juga. Jadi jangan jaga-jaga standard, jaga duit, bijak wang, lihat pada diri sendiri berapa banyak ada duit dan apa yang perlu dibuat. Lihat pada sendiri punya bajet. Itu kita kata persiapan dan pengurusan untuk hari raya adalah berkenaan kita, kemeriahan yang kita nak, bukan yang orang lain ada dan apa yang kita boleh capai nak tengok orang lain punya. Jangan buat macam tu. Okey, yang macam doktor kata tadi, pada raya masa ataupun raya pada tahun depan kita boleh dah nak rangka perbelanjaan kita berapa bulan sebelum tu, ataupun bagaimana caranya untuk mengadakan keuangannya sedemikian. Bagi bajet kan, kalau kita buat bajet, ada bajet yang kita bayar bulan-bulan. Contoh kita ada pendapatan sekian-sekian, contoh pendapatan 2,000 atau pendapatan 20,000. Kemudian kita tahu apa yang kita nak bayar bulan-bulan. Insurans, investment, tolak dengan rumah, kereta, makan, tol, minyak dan sebagainya. Itu kita dah tahu berapa-berapa sebulan kita nak pakai. Kemudian kita ada perbelanjaan-perbelanjaan tahunan yang kita divide by 12. Jadi contoh dia adalah kita membayar road tax kereta. Itu appear once a year. Tapi kita bayar, divide by 12, kita bahagi 12 supaya bulan-bulan kita boleh simpan duit untuk setahun ni. Kemudian raya, contohnya kalau kita tahu setiap raya kita nak pakai dalam RM2,000, maksudnya 2,000 divide by 12, bahagi 12, dan kita simpan duit ni untuk supaya bila datangnya raya kita dah ada, kita dah bersedia. Dan Alhamdulillah ada antara kita yang dapat bonus-bonus raya. Jadi itu campur. Tapi kita tak boleh harapkan itu. Kita kena buat daripada sekarang. Jadi bonus raya yang kita dapat tu pun jangan pakai semuanya sekarang. Simpan juga ke depan untuk kita nak mengumpul pada raya tahun depan. Sebab benda ni kita tahu tiap-tiap raya ada raya. Tiap-tiap bulan yang perlu raya ada raya. Jadi kenapa kita nak buat cemas? Kenapa kita nak buat cemas pada kedatangan Ramadan dan Syawal ini? Betul-betul. Jadi start menyimpan sekarang banyak benda yang sebenarnya kalau kita dah tulis atas kertas, kita bajetkan, kita boleh nampak. Macam semalam masa saya pergi shopping sikit, saya semuanya saya tulis atas kertas tu. Jadi bila saya sampai ke kedai, saya bagi bajet kertas tu, apa yang saya nak beli tu, kepada orang yang nak membantu saya di pasar raya tu. Dia yang tolong pergi ambil barang dan sebagainya. Sekejap je, tak sampai setengah jam saya dah beli semua yang saya nak dan boleh keluar. Tapi bagi mereka yang tak tulis, main nak ingat-ingat dalam kepala, itu yang masalah. 98% orang tidak menulis tidak menulis ketika membeli belah. 98% tidak menulis ketika membeli belah. Dan tiap-tiap bulan dapat duit gaji, tidak menulis apa yang nak di-spend, apa yang nak disimpan, tidak juga menulis. 98% orang tidak menulis, tidak melakukan perancangan, perancangan yang betul. Okey. Dan doktor, kalau kita lihat ibu bapa juga ada kalanya kalau mereka yang ada peruntukannya lebih dan dihabiskan kepada beli barangan yang tidak memberi manfaat. Contohnya macam beli mercun yang apa,
yang boleh warna-warni yang cantik tu kan, mercon yang mahal tu, dibeli katanya untuk keluarga, untuk kemeriahan, bergembira dan sebagainya. Tapi wajar atau tidak menghabiskan duit ke arah sedemikian? Itu subjektif kepada berapa banyak duit dia bermula. Yang tadi I kata working capital. How much is the money on the table, kita katakan. Berapa ringgit kita ada sebenarnya untuk perbelanjaan raya ni bila kumpul-kumpul. Jadi kalau bajet kita besar dan kita boleh masukkan 0.5% perbelanjaan mercun ataupun bunga api ataupun langsir atau dan sebagainya masuk dalam kita punya perbelanjaan, tak apa. Tapi masalah dia kita tidak boleh, tidak ada bajet tetapi kita nak juga. Itulah masalah dia. Jadi sekarang bajet tu kita kena lihat daripada segi peratusan. Berapa peratus nak letak untuk baju, berapa peratus nak letak untuk makanan. Ni semua subjektif bagi family. Kerana ada family yang besar, ada family yang kecil, ada family yang kena macam saya kata tadi, transportation cost, pengangkutan. Ada yang jauh duduk di Kelantan, dari Kelantan nak balik ke Kedah, dari Kedah nak pergi ke Johor Bahru. Maknanya dia memang banyak itu kena peratusan yang tinggi untuk transport saja. Tapi ada mereka yang tidak perlu ke mana-mana, hanya semuanya di KL. Mak mertua di Keramat, dia tinggal di Bukit Antarabangsa, adik-beradik pun duduk di Setiawangsa, Melawati, semua sekelompok kat sana. Jadi tak perlu bayaran yang mahal-mahal untuk pengangkutan. Itu kita boleh masuk pula bajet makan. Mungkin inilah family yang akan makan lebih-lebih raya ni. Dia boleh mainkan kat situ. Jadi kita kena tengok apa yang kita perlu dahulu, prioritize, bubuh priority kepada perbelanjaan kita pada raya ini. Contohnya lah kalau berkumpul dengan adik-beradik ni kan, dekat kampung dah ramai ni datang ni, tiba-tiba ada pula perancangan secara spontan ni nak buat rumah terbuka. Tapi ramai-ramai tu, bagaimana perancangannya? Memang kita akan rasa pedih dan juga stres ya. Sebenarnya raya ni kan boleh mendatangkan stres lah jika kita tidak merancang dengan betul, dan stres ini boleh datang jika kita tidak mendisiplinkan diri kita dengan betul dan kita tidak nampak dengan jelas apa matlamat kita sebenarnya. Jadi untuk raya mesti peruntukkan duit kecemasan. Duit kecemasan ini mungkin untuk medical, mungkin untuk kita nak pergi ke klinik dan sebagainya. Dan duit kecemasan juga mungkin untuk nak beraya di kampung, macam Syu cakap tadilah. Tiba-tiba pula lah ada perancangannya. Kak Long pula suggest nak buat barbecue lah pula kan. Masing-masing nak tong kan. Jadi mestilah kita sediakan wang ini dan letak di sebelah. Jadi kalau tak ada duit macam mana? Tanya orang, dah tanya kalau tak ada, Dr. Niki macam mana? Kalau tak ada, kita tak boleh kata apa ya. Kita kena disiplinkan diri. Kita kena slow talk lah dengan Kak Long. Kita tu bagi tahu kurang. Okey doktor, kita ada pemanggil di talian. Hello, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, silakan Cik Yusof. Siapa nama Cik Yusof? Okey. Yang tahu yang telefon bersama Aidin tadi. Ya Cik Yusof yang dah bijak sangat bershopping. Ya Cik Yusof. Alhamdulillah. Salam ceria doktor. Salam ceria. Okey, selamat hari raya dan selamat berpuasa doktor ya. Ya, saya juga. Baik. Ni doktor, saya nak tanya sikit doktor. Ada tak doktor buat apa-apa buku ke ataupun CD ke untuk jadikan rujukan untuk kami-kami yang dekat luar ni yang kurang bijak pasal kewangan doktor? InsyaAllah. Bantuan doktor lah, kalau dapat doktor keluarkan satu buku yang orang kata apa yang kecil ke, macam notebook yang kita boleh refer. Panduan panduan. Buku panduan yang mana kita boleh gunakan, guide untuk hari raya, guide untuk tahun baru, guide untuk sekolah, untuk anak sekolah. Boleh tak kalau dapat doktor hasilkan satu buku ke CD ke untuk kami doktor? Sebagai rujukan ya? Itu saja. Okey, baik, terima kasih Cik Yusof. Ada perancangan ke doktor? Ya, ada. Ada perancangan ya. Buku panduan berbelanja itu very good topik lah daripada Cik Yusof ya. Dan sebelum ini saya ada nyatakan sebuah buku yang ditulis oleh rakan saya, iaitu buku yang bertajuk Membina Kekayaan melalui pengurusan kewangan peribadi yang berkesan.
Di dalam itu ialah ini buku tebal lah ya. Macam Cik Yusof kata, kita nak buku yang nipis-nipis sikit. Senang dibawa. Senang dibawa. InsyaAllah Cik Yusof saya akan ambil kira request daripada Cik Yusof itu. Dan juga kalau kata macam nak dengar saya sentiasa bercakap tu, sekarang ni kita boleh pergi ke website Bernama Radio. Kita pergi ke rancangan Bijak Wang, muat turun. Dan ramai sangat orang yang muat turun. Dia beritahu, ramailah peminat kalau dengar dan bercakap dengan saya. Dia cakap, doktor, sambil lipat baju saya dengar, sambil memasak saya dengar. Sebab setengah jam. Jadi boleh kalau Cik Yusof tolong ke website kita, dan kita boleh muat turun untuk dengar ya. Sepanjang perjalanan raya ni nak balik kampung, apa kata kita dengar sikit panduan-panduan. Sebenarnya betul tau apa yang Cik Yusof cakap ni. Sebenarnya bila kita selalu dengar, otak kita atau minda kita ni diperingatkan untuk sentiasa careful, berhati-hati apabila menggunakan wang. Itu yang mesej saya kali ni nak buat bajet ni bukan kenapa. Nak bagi mesej kena berhati-hati. Jangan sampai kering. Sebab apa, raya kita adalah pada 8 hari bulan. Jauh lagi tu nak pergi ke 31. Bulan depan punya gaji tu. Bulan depan punya gaji ataupun bulan depan punya keuntungan berniaga, bulan depan punya pendapatan. Jadi kita nak beraya seminggu ni. Jadi kita kena ketatkan bajet, macam kata tadi, disiplin, dan kita kena tahu, kena mantapkan jiwa kita. Jangan cepat wang kita tu mengalir keluar. Betul. Kita kena sentiasa berhati-hati tentang perbelanjaan kita. Okey doktor, dan ini mungkin boleh doktor kongsikan lah untuk pemilihan lokasi untuk kita beli belah ni. Ada yang suka pergi macam di Maidin sendiri kan, untuk beli dengan harga yang murah, beli secara pukal. Lokasi yang harga berpatutan selalunya ramai orang. Jadi macam mana untuk pemilihan kita untuk pergi membeli belah di lokasi-lokasi, ataupun pandai kita mencari tempat-tempat yang, ataupun masanya mungkin yang bersesuaian? Ya. Sebenarnya lokasi-lokasi ini kan kita kena sentiasa buka mata lah. Buka mata, pergi ke website ya, buat research sikit ya. Ini saya selalu cakap, bagi mereka yang bajet dia tu ketat lah, orang kata cukup-cukup ngam-ngam. Jadi kita kena bahaya kalau kita tak buat research. Tapi bagi mereka yang mendengar, mungkin mereka tidak berapa keadaan kewangannya okey-okey, tak perlu. Mungkin pada mereka ni tak penting. Tetapi bagi saya, orang kaya ke, orang tak berada ke, orang tak berapa berada ke, terlalu berada ke, semuanya kena berhati-hati apabila menggunakan kewangan. Bukan kata, aku okey, gaji aku 5,000, 6,000, boleh je. Jangan begitu. Kenapa? Setiap sen yang kita boleh jimat, setiap sen yang kita bijak, boleh ke depan lagi untuk kita. Jadi tak kira lah berapa gaji kita, jangan overconfident. Bukan kata orang yang tak ada duit aja yang patut berbajet sebenarnya. Sesiapa saja pun patut berbajet. Ya. Dan saya dengar macam orang-orang yang pandai dan bijak wang ni kan, macam Warren Buffett sendiri, dia adalah investor terkenal di seluruh dunia. Dia sendiri pun membuat bajet dan pergi memilih di kedai-kedai yang berpatutan ya. Itulah kalau kita lihat dalam akhbar pada minggu lepas yang kata kita ni bijak bila tiada, bila sedikit, dan tidak bila kita ni banyak. Banyak duit tu kita lupa daratan. Tak boleh gitu. Kita kena jadikan habit kita. Kalau kita nak sentiasa kaya, kaya yang berpanjangan, hidup yang senang berpanjangan, habit berjimat dan habit mencari tempat-tempat yang baik, perbelanjaan yang bagus, yang murah ya. Yang saya selalu sebutlah dengan suami saya dan rakan-rakan saya, anak-anak didik saya selalu cakap mur tetapi berkualiti. Mur cari yang murah lah. Murah lah, cari yang murah. Kenapa nak bayar lebih? Betul tak? Jadi saya selalu cakap, kau kena bagi yang mur, tapi yang berkualiti. Kita pilih yang setimpal. Tak mau mur tapi cepat tak baik pula kan. Cepat rosak, tak nak. Kita nak yang mur. Jadi macam kata Cik Yusof, dulu dia telefon saya, dia cakap dia pergi ke Maidin dan sangat berpuas hati apabila berbelanja di sana. Jadi saya bukan hanya mengatakan Maidin, salah satu tempat adalah Maidin jika berdekatan dengan tempat anda, dan juga berbagai-bagai ada di keliling kita di pasar raya. Dan jika kata kuih muih juga, kuih muih hari raya kan, juga kita kena cari supplier yang lebih baik, yang mur-mur tapi berkualiti. Okey doktor, di kesempatan yang ada, doktor ingin mengucapkan selamat hari raya kepada pendengar ataupun peminat Bijak Wang. Ya, okey, untuk hari raya ni pertama sekali kita utamakan keselamatan ya. Keselamatan apa? Keselamatan jiwa dan juga keselamatan
duit kita. Always ingat, itu pesanan dari Dr. Niki. Bijak wang. Apabila berbelanja, ingat, wang yang dah pergi takkan kembali balik pada kita. Betul. Jadi berbelanjalah dengan bijaksana di raya ini, ya. Dan letakkan juga duit untuk sedekah dan zakat, kerana ini akan mengkayakan jiwa dan mengkayakan lagi poket kita pada masa akan datang. Dan di studio kita juga ada rakan kita ni yang selalu bersama dengan Dr. Niki. Selain daripada suami Dr. Niki sendiri, dia pun selalu menemani doktor datang ke konti ataupun di Bernama Radio 24. Mungkin ada ucapan nak diucapkan kepada pendengar Bernama Radio 24 bersempena dengan Hari Raya ni. Silakan Syairah. Saya Syahira, PA kepada Dr. Niki, ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pelanggan Dr. Niki. Okey. Jarang kita dengar suara dia. Ya, Syairah selalu di belakang saya. Dan Syairah lah orang dia. Jika anda ingin menelefon, sekejap lagi Syairah akan bagikan telefon number dia. Jika anda ingin booking masa saya, kerana selepas raya di waktu Syawal ini, Ramadan hari tu ramai yang booking saya untuk bercakap smart money management, bijak menguruskan wang di syarikat mereka masing-masing. Saya telah pergi ke berbagai-bagai tempat untuk buat talk, dan ramai yang cakap, doktor, minda saya dah terbuka. Alhamdulillah, ya. Jadi untuk Syawal, saya start kerja pada 19 hari bulan Ogos, dan sesiapa yang berminat untuk saya melakukan kerja-kerja amal ni lah, di office anda, kalau ada 50 hingga 100 orang untuk anda letakkan saya sebagai penceramah, silalah undang saya. Dan call lah Syahirah. Berapa nombornya Syairah? 010-931-2044. Okey, baik. Terima kasih doktor. Ya, InsyaAllah selamat Hari Raya. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang mengenali saya, dan maaf zahir batin. Ya, terima kasih. Okey, baik. Selamat Hari Raya juga daripada kami di Bernama Radio 24 doktor. Untuk Bijak Wang, kita akan berjumpa selepas Syawal nanti, ya. Ada edisi khas untuk Bijak Wang untuk Hari Raya. Edisi khas best, ya. Okey, baik. Kita akan sambung seketika nanti untuk Berita 24. Terus setia bersama dengan kami di siaran Bernama Radio 24.